Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta, terutama para peserta pertandingan VNRC RVG Aerofarm. Saya Sir Syazwan dan pada hari ini saya ingin menerangkan 3 perkara penting yang pelajar perlu tahu. Yang pertama adalah software yang perlu pelajar ada untuk pertandingan kali ini. Yang kedua adalah objektif kenapa pelajar perlu sign in di dalam Virtual Robotic Toolkit, dan yang ketiga adalah bagaimana untuk menggunakan blok dan juga parameter setiap blok untuk map pertandingan RVG pada tahun ini. Okey. Jadi mula-mula kita lihat dulu kepada tujuan pertama kita, iaitu software yang perlu pelajar ada untuk pertandingan kali ini. Okay. Basically pelajar perlu ada 2 software penting, iaitu Virtual Robotic Toolkit ataupun VRT, dan yang kedua adalah EV3 Lab Software Programming. Okey, jadi untuk VRT, okey, logo dia adalah logo yang warna hijau dan ada V besar ni. Okey, jadi bila buka dia akan keluar Virtual Robotic Toolkit begini. Okey, ni adalah logo dia. Okey, jadi Virtual Robotic Toolkit ni tujuan dia adalah untuk membenarkan pelajar melihat simulasi pergerakan robot dengan program robot pelajar. Jadi pelajar perlu menggunakan software yang kedua, iaitu EV3 Lab Software Programming ini untuk program robot pelajar di dalam Virtual Robotic Toolkit. Okey, kemudian tujuan kedua kita untuk hari ini adalah apa objektif ataupun kenapa pelajar perlu sign in di dalam Virtual Robotic Toolkit. Okey, jadi pelajar boleh buka dulu software Virtual Robotic Toolkit. Okey, sebelum cikgu bagi tahu apa motif pelajar sign in, jadi pelajar perlu tahu dulu dekat mana pelajar perlu sign in. Jadi pelajar buka Virtual Robotic Toolkit. Kemudian bila pelajar buka, dia akan keluar main menu tip seperti ini dan pelajar boleh tekan pangkah. Okey, kemudian pelajar boleh gerakkan cursor mouse ke atas sehingga keluar menu macam ni. Kemudian boleh klik pada ikon ketiga daripada kanan. 1, 2, 3. Jadi nama ikon tu adalah Open VRT, Lego Mindstorm and LMS Browser. Jadi bila pelajar klik pada ikon yang ketiga ni, nanti dia akan keluar 3 bahagian seperti ni. Yang pertama, dekat bahagian kiri ni kita ada Virtual Robotic Toolkit. Yang kedua kita ada Sign In Microsoft, dan yang ketiga di bahagian bawah ni kita ada EV3 Lab Software Programming. Okey, jadi dekat bahagian Microsoft Sign In ni, okey, seperti sedia maklum, semua pelajar dah ada email masing-masing untuk pertandingan RVG kali ni. Jadi pelajar boleh masukkan sahaja email di sini dan juga masukkan password. Okey, bila pelajar masukkan password, nanti pelajar akan masuk ke dalam map Virtual Robotic Toolkit. Okey, map pertandingan dalam Virtual Robotic Toolkit. Okey, jadi sekarang ni apa tujuan pelajar sign in dalam Virtual Robotic Toolkit ni? Okey, tujuannya adalah untuk menghantar maklumat pertandingan pelajar ke dalam portal RVG. Okey, ke dalam portal RVG. Jadi macam mana pelajar nak akses portal RVG tu? Okey, caranya macam ni. Okey, jadi mula-mula setiap pelajar perlu buka internet browser masing-masing. Okey, kemudian bila buka browser masing-masing, pelajar boleh search RVG Competition. Okey, RVG Competition. Kemudian pelajar boleh klik pada pada link yang pertama ni, RVG Championship. Okey, dekat sini pelajar akan nampak dekat home dia tulis RVG 2021 Championship. Okey, welcome to the best virtual experience in the world. Okey, kemudian pelajar boleh klik pada bahagian competition dekat atas ni. Kemudian pelajar boleh tekan dekat yang ni. Okey, nama pertandingan kita join ni VNRC RVG 2021 peringkat kebangsaan primary. Okey, boleh tekan pada nama pertandingan ni. Okey, kemudian dekat sinilah maklumat pertandingan pelajar dimasukkan. Okey, ni adalah portal RVG. Jadi dekat sini kalau pelajar scroll dekat bahagian bawah, pelajar boleh nampak leaderboard. Okey, pelajar boleh nampak leaderboard. Jadi dekat sini dah pelajar boleh nampak skor dan juga time pesaing-pesaing yang lain.
Okey, dekat bahagian leaderboard ni lah pelajar perlu dapat kedudukan 25% teratas. Maksudnya nombor 1 sehingga nombor 350 untuk masuk ke peringkat antarabangsa. Okey, nombor 1 hingga 350 untuk masuk ke peringkat antarabangsa. Jadi, cikgu ulang semula, satu kumpulan ada 2 pelajar. Jadi, satu pelajar boleh hantar 4 sahaja markah. Jadi kalau satu kumpulan boleh hantar 8 sahaja. Okey, boleh hantar 8 sahaja. Okey. Okey, jadi sekarang kita lihat semula kepada software Virtual Robotic Toolkit. Okey, apabila pelajar dah sign in Microsoft tadi, nanti dia akan tulis dekat bahagian sini not registered with any learning system. Jadi pelajar perlu tutup dekat bahagian sini. Jadi macam mana pelajar nak tutup? Pelajar boleh gerakkan cursor mouse ke bahagian atas sehingga keluar menu, dan pelajar boleh tekan ikon yang kedua daripada kanan. Ni dia, Open VRT and Lego Mindstorm. Okey, nanti dekat sini dia akan tutup dekat bahagian tadi. Okey. Jadi sekarang macam mana pelajar nak akses map pertandingan? Okey, pelajar boleh gerakkan mouse pelajar ke menu semula. Okay, kemudian tekan ikon pertama daripada kiri, iaitu New Project. Okay, tekan bahagian New Project, kemudian pelajar perlu tekan bahagian Competition. Okay, tekan bahagian Competition. Kemudian dekat bawah ni pelajar akan nampak Practice Map RVG Championship Malaysia Primary. Okay, boleh tekan sahaja kotak ni. Okay, bila pelajar tekan kotak ni, pelajar perlu tunggu dia loading. Okay, dia loading ni agak ambil masa sikit, pelajar perlu tunggu sahaja. Okey, jadi sekarang pelajar dah masuk ke dalam map RVG, Aero Farm. Okey, jadi mula-mula sekali bila pelajar dah masuk ke dalam map ni, okey, pelajar perlu gerakkan mouse ke bahagian atas untuk keluarkan menu dia. Kemudian pelajar perlu tekan ikon yang kelima daripada kiri. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ikon yang dia punya ada 04 ni. Okey, keluarkan scoreboard. Okey, nama dia scoreboard. Okey, keluarkan scoreboard. Jadi bila pelajar keluarkan scoreboard ni, dekat sini pelajar boleh nampak masa yang diambil dan juga skor yang pelajar perolehi daripada map ni. Okey, jadi markah penuh dalam map ni adalah 100 markah. Okey, setiap pelajar telah diberikan programming oleh penganjur. Okey, telah diberikan programming oleh penganjur. Okey, ini adalah program yang pelajar dah dapat. Okey. Ni dia program yang pelajar dah dapat, dan Cikgu Syazwan telah masukkan sikit memo dekat sini, sedikit note dekat sini untuk memudahkan para pelajar. Jadi kalau pelajar lihat dekat sini, okay, kita ada nombor 1, 2, 3 sehinggalah blok yang terakhir nombor, okay, blok yang terakhir adalah nombor 70. Okay, nombor 70. Jadi apa gunanya nombor ni? Okey, selain daripada program yang pelajar dah dapat, pelajar juga ada dapat map yang Cikgu Syazwan dah edit ni. Okey, jadi dekat map ni pelajar boleh nampak ada nombor juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nombor 70 dekat sini. Jadi maksudnya dekat sini, kalau sini nombor 1, jadi program yang terlibat dekat sini adalah ni dia, blok yang mula-mula sekali yang nombor 1. Okey, blok yang nombor 1. Okey, jadi blok nombor 1 ni maksudnya dia, okey, program dia terlibat dekat bahagian sini, bahagian sini. Sama juga untuk nombor 2, nombor 3, nombor 4 sehingga nombor 70. Jadi dekat sini pelajar takkan keliru. Okey, sebab Cikgu Syazwan tak nak bagi pelajar keliru dekat mana blok tu berfungsi. Jadi boleh rujuk saja nombor-nombor ni. Okey, jadi sekarang kita lihat pula pada map pertandingan. Jadi cikgu nak tunjuk video ni. Okey, jadi pelajar boleh tengok dulu video ni.
Okey, jadi sekarang cikgu nak terangkan seberingkas mengenai map pertandingan ni. Okey. Jadi mula-mula sekali pelajar akan lihat, okey, titik permulaan pelajar adalah dekat kotak warna hijau ni. Jadi pelajar perlu gerakkan sedikit robot pelajar ke depan sehingga color sensor dekat robot ni dia boleh mengesan line warna hitam ni. Okey, boleh mengesan line warna hitam. Jadi kalau pelajar lihat dekat sini, okey, nanti dia akan gerak ke depan sedikit. Nampak? Bila dia gerak ke depan sedikit, nanti dia punya color sensor dekat bahagian depan robot ni dia akan detect. Dia akan mengesan line warna hitam ni dan dia akan follow sahaja line warna hitam ni sehingga tamat. Okey, jadi mula-mula sekali pelajar perlu tolak halangan yang pertama ni. Okey, perlu tolak halangan yang pertama ni. Okey, kemudian perkara penting yang kedua pelajar perlu tahu ialah ni dia. Okey, ini adalah jalan yang berbukit. Okey, jalan berbukit dekat dalam map ni kita ada 3 jalan. Okey, jadi ni adalah jalan berbukit yang pertama. Jadi kenapa cikgu cakap ni penting? Sebab bila pelajar gerakkan robot dekat jalan berbukit ni, pelajar perlu mengurangkan kelajuan motor robot pelajar ni. Okey, sebab kalau pelajar guna kelajuan penuh dekat sini, kemungkinan dia akan berlaku sedikit error dekat motor pelajar. Okey, kemudian dia takkan detect line warna hitam ni. Okey, jadi pelajar perlu mengurangkan sedikit kelajuan tayar ataupun kelajuan motor robot pelajar. Okey, jadi ini adalah jalan berbukit yang pertama. Kemudian ini adalah jalan berbukit yang kedua. Okey, jadi sekarang robot pelajar dah masuk ke tingkat 2. Okey, dah lalu ke tingkat 2. Dekat tingkat 2 ni kita ada 3 halangan. Jadi pelajar perlu masukkan ketiga-tiga halangan ke tempatnya. Jadi bila pelajar masukkan satu halangan ni, pelajar akan dapat 10 markah. Nampak 40. Okay, untuk yang kedua ni pelajar akan dapat lagi 10 markah. Dia akan jadi 50. Okay, sama juga untuk halangan yang ketiga. Okay, bila pelajar masukkan ke dalam tempatnya, pelajar akan dapat lagi 10 markah. Okay, jadi sekarang pelajar dah ada 60 markah. Okay, kemudian kalau dekat sini pelajar akan nampak ada kotak warna hijau ni. Okay, kotak warna hijau ni kita namakan dia sebagai checkpoint. Okay, checkpoint ni, okay, kalau pelajar rasa pelajar dah tak mampu untuk selesaikan sehingga habis, pelajar boleh parking dekat checkpoint ni. Maksudnya maklumat pelajar ataupun skor pelajar akan dimasukkan ke dalam portal RVG, tapi skor pelajar hanya 60 je lah, tak dapat 100. Okay, jadi tu dia punya kekurangan lah kalau checkpoint ni. Okay, maksudnya pelajar dah tak mampu untuk selesaikan sehingga habis. Okay, jika pelajar mampu untuk selesaikan, okay, pelajar perlu guna laluan kiri ni. Okey, ini ialah jalan berbukit yang terakhir, iaitu yang ketiga, dan laluan berbukit ni lebih panjang. Jadi macam biasa, pelajar perlu mengurangkan sedikit kelajuan motor robot pelajar. Okey. Jadi dekat sini pelajar akan naik ke tingkat 3. Okey, dekat tingkat 3 ni pelajar akan nampak ada beberapa switch. Okey, ada 2 warna, warna biru dan juga warna merah. Okey, jadi mula-mula sekali pelajar perlu tekan switch yang pertama dekat depan ni yang warna biru. Kemudian warna merah dekat belakang dan warna biru dekat opposite dia. Dan akhir sekali pelajar perlu parking dekat petak warna merah ni. Okey, perlu parking dekat petak warna merah ni, nanti dia akan suruh submit result. Okey, dia akan suruh submit result. Jadi bila pelajar tekan yes, nanti pelajar akan dapat lagi 10 markah. Maksudnya pelajar akan dapat 100 skor dekat sini. Okey, kalau pelajar tekan no, maksudnya pelajar tak akan hantar result ke portal RVG. Jadi nak ingatkan sekali lagi, setiap pelajar boleh hantar 4 kali sahaja. Okey, setiap pelajar boleh hantar 4 kali sahaja. Disebabkan satu kumpulan 2 orang, maksudnya satu kumpulan boleh hantar 8 kali sahaja. Maksudnya satu pelajar 4 lagi satu pelajar 4, jadi 4 tambah 4, 8 kali sahaja. Okey, jadi sekarang cikgu nak terangkan pula apa fungsi parameter setiap blok. Okey, ini adalah tujuan ketiga kita pada hari ini. Okey, itu fungsi parameter setiap blok. Okey, kalau pelajar lihat dekat sini. Okey, untuk nota ni cikgu dah ada upload dekat dalam grup Facebook. Pelajar boleh tengok sahaja dekat dalam grup tu. Okey, basically ada 4 blok yang pelajar kena tahu. Okey, yang wajib tahu untuk pertandingan ni. Yang pertama adalah movement block, yang kedua line follow block, yang ketiga turn block dan yang keempat stop block. Okey, jadi
Okey, kalau kita lihat nota penting kat sini, pelajar hanya perlu mengubah nilai yang terdapat di dalam kotak merah sahaja. Pelajar boleh baca fungsi setiap parameter pada setiap blok di dalam slide yang seterusnya. Okey, dekat sini untuk movement block, pelajar kena edit nilai dekat sini je, B, C dan juga yang anak panah ni. Untuk line follow block pun sama. Yang pertama, yang kedua dan yang keempat. Untuk turn block kena ubah nilai hashtag ni sahaja. Untuk stop block tak perlu ubah apa-apa. Jadi kita lihat dulu apa itu movement block. Okey, ini adalah movement block. Movement block adalah untuk menggerakkan robot ke hadapan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, dekat movement block ni kita ada 4 parameter yang pelajar perlu tahu. Yang pertama, kita ada direction. Okey, dekat sini kita kena tahu kalau 0 dan 1 untuk digerak ke hadapan, kalau 2 untuk gerak ke belakang. Tapi untuk nilai ni pelajar tak perlu ubah. Okey, pelajar tak perlu ubah. Pelajar hanya perlu ubah nilai B, C dan juga nilai distance ni, yang anak panah ni. Okey, B dan C ni kita namakan dia sebagai nilai power. Di mana kalau kita baca dekat sini, semakin bertambah power, semakin laju motor bergerak. Maksudnya nilai maksimum kelajuan motor adalah 100. Kalau pelajar letak 200 pun kelajuan dia sama macam 100. Dan nilai paling sikit dia adalah 1. Okay, nilai paling perlahan dia adalah 1. Kalau pelajar letak 0, robot tu takkan bergerak. Okey. Jadi apa tu B, apa tu C? B ni adalah motor kiri dan C ni adalah motor kanan. Jadi pelajar kena pastikan kedua-dua nilai B dan C ni adalah sama. Sebab kalau tak sama nanti dia akan gerak sengit. Okey, dia akan gerak sengit. Okey. Kemudian kita lihat pula pada distance. Okay, yang parameter keempat ni kita namakan dia sebagai distance. Distance ni semakin bertambah distance, semakin jauh motor bergerak dari titik permulaan. Maksudnya dia punya jarak dari titik permulaan. Kalau kita lihat dekat sini, dia guna degree. Okay, dia guna degree. Kalau kita lihat dekat sini, okay, kalau kita lihat dekat sini, okey, kita anggap ni adalah tayar robot. Okey, jadi 360 ni bersamaan dengan satu pusingan penuh tayar. Sebab bila kita pusing, sebab kita tahu satu pusingan adalah 360 darjah. Okey, 360 darjah. Okey, jadi bila kita letak 360, maksudnya dia akan bergerak satu pusingan. Ni satu pusingan, mungkin sampai sini je, 360. Kalau kita nak suruh dia gerak 2 pusingan, kita darab sahaja 2. Ataupun kita tambah sahaja 360 tambah 360. Nanti dia akan jadi 720. Okey, dan begitulah seterusnya. Kalau kita lihat dekat gambar bawah ni pun kita boleh nampak. Kalau kita letak 360, dia akan berhenti lebih dekat berbanding dengan 720. Okay, sama juga untuk 1080, dia akan berhenti lebih jauh daripada 720 dan begitulah seterusnya. Okey, itu ialah distance. Okey, dekat distance ni tidak semestinya kena letak 360, 720. Pelajar boleh saja nak letak 200 ke, 300 ke, 400 ke, ikut logik masing-masing. Okey. Kemudian kita boleh lihat pula blok yang kedua, iaitu line follow block. Okey, line follow block ni adalah untuk pastikan robot bergerak mengikut line warna hitam. Jadi dekat sini, okey, kita ada 5 parameter yang terdapat pada blok ni. Tapi pelajar kena tahu 3 sahaja. Okey, pelajar perlu edit 3 sahaja, iaitu ni dia. 2 yang depan ni dan juga 1 yang nombor 4 ni, parameter yang keempat. Okay, jadi kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama ni kita namakan dia sebagai power. Sama juga macam tadi. Okay, semakin bertambah power, nilai power, semakin laju motor tu ataupun kelajuan robot. Okay, robot akan bergerak lebih laju. Jadi yang kedua ni kita ada percentage. Percentage ni adalah jumlah pergerakan zigzag robot di atas garisan hitam. Okay, kita anggap ni garisan hitam. Okey, kalau kita lihat dekat sini, jumlah pergerakan zigzag robot di atas garisan hitam, semakin bertambah nilai percentage, semakin bertambah zigzag di mana robot akan mengikut garisan hitam dengan lebih tepat, tetapi pergerakan robot mungkin menjadi lebih perlahan. Maksudnya, kalau kita tambah nilai zigzag kat sini, dia punya zigzag dia akan semakin bertambah macam ni. Ni, dia punya zigzag dia semakin
rapat. Tapi kalau kita kurangkan nilai zigzag dia, okey, kita kurangkan nilai percentage dia, dia akan bergerak macam ni. Zigzag dia akan semakin jauh. Dia akan bergerak macam ni. Okey, tapi kalau kita tambah nilai zigzag ni, dia akan lebih tepat. Okey, dia akan menjadi lebih tepat dekat sini, tetapi dia akan bergerak lebih perlahan. Dia punya advantage dia, dia boleh bergerak dengan lebih tepat, tetapi disadvantage dia, dia akan bergerak lebih perlahan sebab sini dia ambil masa lagi banyak. Nampak? Lagi banyak berbanding kalau kita kurangkan dekat sini. Jadi dekat sini cikgu nak syorkan awak guna nilai antara 0.6 hingga 0.8 sahaja. Maksudnya 0.6, 0.7 dan 0.8 sahaja. Sebab bila guna nilai lain, dia akan keluar daripada line warna hitam tu. Okay, sebab cikgu dah try hari tu, tapi awak semua boleh je nak try nombor lain. Okay. Kemudian yang ketiga, kita ada condition. Okay, condition. Di mana condition ni kalau dua, dia untuk jalan lurus dan satu untuk jalan yang bersimpang. Di mana yang ni pun pelajar tak perlu tahu, sebab yang ni setiap blok dia dah dia dah assign sendiri. Jadi pelajar kena ubah yang nilai yang sebelah dia. Nilai distance. Okey, distance ni sama macam tadi, dia punya jarak robot daripada titik permulaan. Jadi pelajar kena tahulah. Okey, berapa degree yang pelajar perlu letak. Kalau rasa line dia panjang, pelajar kena letak banyaklah nilai degree dia. Kalau rasa line dia pendek, letak kurang nilai degree dia. Jadi ikut map tu, ikut line dekat map tu. Dan yang terakhir kita ada threshold. Okey, threshold ni adalah intensity cahaya yang dipantulkan. Okey, yang ni pelajar tak perlu tahu. Okey, pelajar tak perlu tahu. Okey, kemudian kita ada turn block. Okey, turn block ni macam yang cikgu terangkan tadi, awak kena tahu yang hashtag ni saja. Okey, kena tahu yang hashtag ni saja. Di mana kalau kosong untuk robot pusing ke kiri, kalau kita letak satu untuk robot pusing ke kanan. Kena tahu kosong dan satu sahaja. Kemudian yang N ni adalah jumlah pusingan yang diperlukan oleh robot. Yang ni pun tak payah tahu sebab ni memang dah sedia assign dekat setiap blok. Okay, jadi pelajar tak perlu tahu, pelajar kena tahu nak pusing kiri atau pusing kanan sahaja. Tetapi dekat sini pelajar kena tahu, peringatan dekat sini, sebelum pelajar guna turn block, pelajar kena gerakkan robot ke depan sedikit. Ni dia. Nampak? Cikgu letak 70 degree je. Maksudnya dia akan gerak sikit je, separuh tayar je dia gerak. Okay, kenapa? Sebab bayangkan ni adalah line warna hitam. Ni adalah line warna hitam. Kemudian bila robot nak pusing ke kiri, robot dia kena, bila robot dah sampai sini, dia tak boleh pusing ke kiri terus. Nanti dia mungkin keluar daripada garisan hitam dekat sini. Jadi pelajar kena gerakkan sedikit, gerakkan ke depan sedikit robot, kemudian baru pusing ke kiri. Nanti baru dia akan, color sensor dia akan detect line yang dekat sini, line yang kiri ni. Jadi setiap kali sebelum melakukan pusingan, pelajar kena gerak ke depan sedikit. Sama ada nilai 70 ke, 60 ke, 80 ke, tu depend pada pelajar. Okey. Dan satu lagi yang pelajar kena tahu ialah ni dia. Okey, ni adalah programming yang cikgu dah bagi dekat setiap pelajar. Okey, ni adalah programming daripada blok yang pertama hingga blok yang ke-6. Okey, kalau dekat sini, mana cikgu nak tunjuk? Okey, kalau dekat yang kedua ni, cikgu nak tunjuk yang blok kedua. Okey, sorry. Cikgu nak tunjuk dekat blok yang kedua dan juga blok yang blok yang kedua dan juga blok yang keempat. Okey. Setiap kali pelajar tambah nilai dekat sini, contoh sekarang 70, tapi kalau pelajar guna 100 kat sini, untuk movement block yang depan dia dekat B dengan C ni, pelajar kena kurangkan sekurang-kurangnya 30 ataupun 40. Kenapa? Sebab dia macam ni. Sebab kita tahu sebelum dia melakukan pusingan ke kiri, kan dia kena gerak ke depan sedikit. Ni gerak ke depan sedikit. Gerak ke depan sedikit macam cikgu terangkan tadi sebelum dia pusing ke kiri. Jadi kita anggap kalau robot tu dia bergerak pantas mula-mula. Ni kan dekat sini adalah blok yang pertama, blok yang kedua ni adalah dekat sini.
Jadi dekat 2 ni kalau dia guna 100 power, dia akan bergerak sangat laju. Bila dia gerak sangat laju dekat sini, dia tak boleh terus pusing, nanti dia akan jadi drift. Nanti dia akan drift. Jadi dekat sini pelajar kena kurangkan sikit nilai dia supaya dia bergerak perlahan sedikit baru dia pusing ke kiri. Inilah dia, gerak perlahan sedikit ke depan dan baru dia pusing ke kiri. Baru dia boleh pergi ke ni dia, yang blok yang ke-6 ni. Okey, jadi harap pelajar boleh tahulah hubungan antara setiap blok ni dan juga fungsi-fungsi setiap blok. Okey, jadi sekarang kita boleh lihat pula pada EV3 programming dan juga VRT. Okey, jadi sekarang kita lihat pada program EV3 yang setiap pelajar dah dapat. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tekankan, okey, untuk pertandingan kita akan guna teknik putus-putus. Apakah itu teknik putus-putus? Teknik putus-putus tu macam ni. Okey, kalau pelajar tengok dekat setiap blok ni, antara setiap blok ni dia ada connect dekat sini. Actually kat sini dia ada switch dia. Jadi kalau pelajar tekan dekat switch yang pertama ni, nanti dia akan keluar panjang macam ni. Jadi pelajar perlu putuskan dia punya wire dia. Jadi cara nak putuskan, pelajar tekan dekat sini, dekat tengah ni. Nanti bila pelajar putuskan wire dia, automatik yang lain dia akan deaktif ataupun dia tak aktif. Jadi program tu dia hanya sampai yang aktif ini sahaja. Jadi kita akan program satu demi satu. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, kalau pelajar lihat dekat sini, blok yang pertama ni dia adalah untuk bergerak ke depan sehingga color sensor mengesain line warna hitam. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, okey, kita kena keluar dulu daripada kotak hijau ni. Okay, kita kena gerak ke line warna hitam ni supaya color sensor dekat depan ni dia boleh kesain line warna hitam ni. Jadi kita gerak sedikit ke depan. Jadi kat sini pelajar kena kira lah berapa pusingan tayar agak-agaknya. Kalau sini sehingga sini mungkin 360. Kalau sini berapa? Okey, begitu. Jadi kat sini, okey, kalau kat sini dia 360. Okey, 360 sebab kemungkinan dekat sini je kita nampak macam jauh, padahal dia hanya pusing sekali je dekat sini. Sini dah 360. Jadi dia gerak ke depan sedikit. Tengok bila kita tekan play. Okey, kita tekan play. Tapi sebelum tekan play, pelajar kena tekan dulu robot dekat bawah ni. Okey, kita ada kotak untuk wifi. Klik pada kotak wifi. Okey, supaya dia boleh detect program dekat dalam EV3 Lab. Okey, kemudian kita tekan sahaja play block ni. Okey, tekan play block dan kita tengok pada ni VRT. Sekarang ni bila kita guna distance 360 degree, dia dah pergi ke depan dekat line warna hitam ni. Nampak sekarang ni kalau pelajar lihat, color sensor dekat depan ni dia dah kesain line warna hitam ni. Okey, itu adalah langkah yang pertama. Langkah kedua, pelajar kena buat apa? Okey, langkah kedua pelajar kena guna block line follow. Maksudnya supaya dia gerak ikut line warna hitam ni. Sebab itulah kita kena hidupkan blok yang kedua ni. Tarik balik wire dia. Tarik wire dia, aktifkan dekat, okey, masukkan switch dia dekat blok yang kedua ni, kemudian tarik balik. Nak tarik tekan yang ni. Tarik balik blok tu. Kemudian dekat sini kita kena putuskan pula blok yang ketiga, blok stop ni. Tapi blok stop ni sebab kita tak masukkan apa-apa nilai, jadi kita tak perlu usik, kita terus potong blok yang keempat ni. Potong yang blok keempat ni. Okey, jadi blok stop ni pun kita guna terus. Okey, jadi dekat sini, okey, kita guna dulu kelajuan 70. Kita tengok berapa dia punya skor dia nak sampai ke ni, ke simpang 4 tu. Okey, kalau kita tekan play. Okey, sorry. Okey, cikgu kena ni dulu. Cikgu kena stop dulu dekat sini, stop simulation supaya dia kembali ke petak awal. Okey, kembali ke petak awal. Jadi setiap kali pelajar nak reset programming, pelajar kena tekan stop dekat sini. Okey, stop simulation. Jadi sekarang ni kita lihat dulu kalau kita guna power 70, berapa masa yang diambil. Okey, tekan play. Okey, kita tengok masa ni. Okey, kalau 70.
Okay, kita tengok pada clock ni berapa masa yang diambil untuk sampai ke simpang 4 ni. Okay, kalau kita lihat kat sini 14 saat. Okay, dalam 14 saat untuk sampai ke simpang 4. Jadi sekarang ni kita tekan stop simulation supaya dia kembali ke peta asal. Okay, jadi kalau kita tengok 70 tadi, okay, kita tulis sikit kat sini. Okay, kalau 70, power 70 dalam 14 saat. Okay, sekarang ni kita lihat pula kalau 100. Okay, kalau power dia 100. Okay, kalau power dia 100. Okay, tukar power 100, berapa saat agak-agaknya sampai ke simpang 4. Okay, kita tekan play. Okay, agak-agaknya berapa saat dia sampai ke simpang 4. Okay, kalau kita lihat dekat sini, dalam 10 saat. Okay, dalam 10 saat dia sampai ke simpang 4. Okay, jadi kat sini kita boleh potonglah masa dia. Boleh kurangkan masa. Kalau 70, 14 saat. Kalau 100 power, 10 saat je. Jadi kita guna 70. Okay, sekarang ni kita tengok pula. Okay, ni kita besarkan sikit. Kita lihat pula, kalau kita guna 0.6 dekat zigzag ni, 0.6 zigzag agaknya berapa saat dia sampai. Okay, kalau 0.6. Okay, dekat sini kita kena stop balik simulation. Okay, dekat sini kita tekan play semula. Kita tengok kalau zigzag dia 0.6, berapa saat agak-agaknya. Okay, lebih kurang 10 saat juga. Okay, lebih kurang 10 saat juga. Okay, kalau kita tengok 0.8. Okay, kalau 0.8 agak-agaknya berapa saat dia boleh sampai ke sana. Okay, jadi kita stop balik simulation. Kita tukar pada 0.8. Okay, kita tekan play. Dalam 0.9. Okay, ataupun dalam 9 saat. Sorry, dalam 9 saat. Okay, tu dia. Jadi dekat sini pelajar boleh nilai sendiri berapa agak-agaknya nilai yang perlu pelajar masukkan. Macam tu. Sama juga untuk blok-blok yang seterusnya. Jadi untuk hidupkan balik blok yang keempat, tarik balik wire kat sini. Okay, tarik balik wire kat sini. Kemudian tarik dia. Kemudian putuskan pula yang blok yang kelima ni. Kita kena selesaikan yang keempat pula. Jadi macam yang cikgu terangkan tadi dekat dalam slide tadi, kalau kita tambah nilai dekat sini, kalau tadi 70 kita tambah nilai 100, dekat sini kita kena letak sekurang-kurangnya nilai yang lebih rendah. Macam 30 ni dah okey dah. Tapi kalau kat sini awak letak kelajuan 100, okey, kemudian dia akan berlaku sedikit error. Tapi awak boleh try sendiri ikut boleh try sendiri ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau awak rasa 100 ni okey, boleh tak 100. Kalau rasa perlu kurangkan, kurangkan ikut logik masing-masing. Okey, sama juga untuk blok-blok yang seterusnya. Okey, sampailah blok yang ke-70. Jadi dekat sini kalau pelajar lihat ada blok yang warna kuning ni, okey, blok warna kuning atau blok warna oranye ni. Okey, blok warna oranye ni adalah repeat block. Jadi kalau tengok dekat sini kita ada dua. Okey, dua kat sini. Maksudnya kat sini dua kali dia akan repeat. Lepas dia dah repeat dua kali, baru dia akan pergi ke blok yang seterusnya. Okey, ni adalah repeat block. Jadi sampai situ je penerangan yang cikgu nak terangkan pada hari ni. Okey, jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh WhatsApp cikgu Z ataupun cikgu Syazwan. Okey, jadi sampai situ je insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.